Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Kahfi ayat ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Baik, malam ni, pagi ni ialah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pengikut dia yang berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Baik, sambung daripada ayat dulu ialah Rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhan kamu mempunyai keampunan yang amat besar. Tuhan kamu ni Maha Pengampun, dzur rahmah, dia mempunyai rahmat yang besar. Law yu'akhidhum, sekiranya Allah Ta'ala ingin mengazabkan kamu, mereka, bima kasabu, daripada dosa-dosa syirik yang mereka lakukan. Dosa sini, dosa syirik pada Allah. La'ajjala lahumul 'adzab, maka tentu Allah Ta'ala sedia segerakan kepada mereka itu azab. Bal lahum, bahkan sebenarnya lahum mau'ida, bagi mereka ada satu tempoh perjanjian. La yajidu min dunihi mau'ila, yang tidak mungkin lagi dia dapati selain la yajidu min dunihi mau'ila, itu tak mungkin lagi dia akan berjumpa sebarang pelindung, sebarang pemberi berkat, sebarang pensyafaat selain daripada Allah Ta'ala sendiri. Baik, dalam kita hidup sehari-hari ni, kita ni dicipta supaya buat ibadat pada Allah. Dicipta gitu, iaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Tuhan dapat uji siapa di antara kamu yang terbaik amalan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Allah Ta'ala di tangannya semua kerajaan, iaitu di tangannya mempunyai segala kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati, atau mematikan siapa yang hidup dan menghidupkan siapa yang bagi hidup, supaya dapat diuji kita semua ni siapa yang terbaik sekali amalan dia. Kalau siapa-siapa boleh buat amalan yang terbaik, akhir kalam, akhir kata-katanya boleh mengucap 2 kalimah syahadat, itu pun sudah cukup untuk dia masuk surga. Jadi Tuhan kata wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhan kamu mempunyai Maha Pengampun, sedia mengampuni mana-mana makhluk dia yang dosa. Jadi sayugianya kita ni sehari-hari ni ada masalah dosa yang kita buat, maka minta ampun dosa semua sekali. Dzur rahmah, yang mempunyai rahmat, berkat, rahmat, syafaat. Jadi jangan siapa-siapa je jumpa satu ustaz ke apa ke, sila mai dekat ustaz, kita nak minta berkat dengan ustaz.
Itu syirik lah. Itu syirik pada Allah. Berkat Allah Ta'ala yang beri, rahmat Allah Ta'ala yang beri. Kita semua ni penerima lah. Tidak ada siapa yang boleh beri berkat pada siapa-siapa. Ha? Lau yu'akhidhum, sekiranya Allah Ta'ala ingin mengazabkan mereka bima kasabu, daripada dosa yang mereka telah lakukan. Dosa sini ialah dosa syirik pada Allah. La'ajjala lahumul azab, maka pasti Allah Ta'ala akan menyegerakan azab. Tidak benar, tidak biarkan orang-orang yang kufur itu buat azab, buat dosa. Bermaknanya, kalau Allah Ta'ala tak suka tengok azab-azab ni, tak suka tengok orang yang buat syirik pada Allah ni, orang Hindu tu, contohnya orang Hindu tu, segera Allah Ta'ala mati kan, dan bunuhlah terus. Tetapi Allah Ta'ala biarkan manusia tu duduk dalam kufur tu, supaya dia diberi peluang, supaya dia ni akan berfikir dia, supaya suatu hari dia akan menyesal. Diberi peluang ni, tempoh. Ballahum, bahkan bagi mereka itu mau'idun, suatu perjanjian. Satu perjanjian, iaitu satu orang ni umur dia, satu orang tu umur 40 tahun, satu orang tu umur 50, satu 60, satu 70, 80. Jadi oleh kerana tak tahu bila nak mati, maka segeralah minta ampun dosa. Jadi kalau siapa-siapa dalam kufur, tetapi dia ni ditetapkan umur 80, maka sehingga dia umur 80 tu, semua peruntukan Allah Ta'ala kepada orang itu Tuhan akan beri terus menerus, hari-hari. Jangan kita duduk cemburu pula, kita tengok orang buat dosa-dosa banyak ni, tiba-tiba kita cemburu lah pasal dia dapat harta banyak dan sebagainya. Sibuk duduk jalan dalam muka bumi ni, bebas nak jalan pasal harta banyak. Dan dia hari-hari ni buat kufur, judi lagi, narak lagi, zina lagi, tapi kaya dia. Itu Tuhan kata ballahum mau'idun, bagi mereka tu ada tempoh hidup. Ada satu perjanjian, iaitu ada satu tempoh hidup. Tempoh hidup ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi segeralah minta ampun. La yajidu, maka bila sampai saja tempoh, la yajidu min dunihi mau'ila, kamu tidak dapat lagi selain daripada Allah Ta'ala tu sebarang orang yang boleh beri jaminan, pelindungan. Baik. Habis. Watil kalpura, dan demikianlah penduduk-penduduk kampung, bandar dan desa, ahlaknahum, yang kami telah membinasakan mereka, mengazabkan mereka, lamma zalamu, tatkala mereka menzalimi. Menzalimi sini ialah buat syirik ya. Ini bukan dosa-dosa biasa. Buat zalim diri sendiri ni makna buat syirik pada Allah. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan kebinasaan mereka tu mau'ida, satu waktu yang tertentu. Kaum A ni sekian hari bulan mati, kaum Samud sekian hari bulan mati. Kaum ni, bila dia kata kaum maknanya bila Tuhan azab ni putus bakar, mati semua kali. Yang biasa kita jumpa ni orang seorang kena azab tu. Apabila kaum tu semua sekali dosa, lawan nabi-nabi ataupun penyebar-penyebar agama ni, lawan, maka akibat daripada lawannya Tuhan hancurkan semua sekali yang lawan. Tetapi Tuhan tidak akan hancur satu-satu kaum, sehinggalah orang yang sebar agama tu masih lagi ada dulu. Kalau masih lagi ada, maka kaum tu tidak akan diazab, sehinggalah Tuhan keluarkan dulu orang-orang yang beriman tu, dikeluarkan dulu, barulah diazab. Azab sini dihancurkan. Baik, ini ialah cerita Nabi Musa AS dan Nabi Khidir. Ada masalah besar ni. Cerita Nabi Khidir ni ada masalah besar. Ramai di antara manusia ni tentang Nabi Khidir ni kufur kerana Nabi Khidir. Contohnya, Nabi Khidir ni ada satu kuasa luar biasa mengikut orang cerita ni.
Iaitu pada malam Lailatul Qadar Nabi Khidir lah turun. Jadi bila jumpa Nabi Khidir malam Lailatul Qadar tu, jumpa tu pegang janggut dia, minta altar dan minta umum aja. Ini adalah akidah salaf kan. Nabi Khidir tidak boleh beri kepada awak altar benda. Nabi Khidir itu manusia seperti kita ya, cuma diangkat jadi Nabi. Dan Nabi Khidir ni berdasar pada ayat dalam surah Ali Imran kan, surah An-Nisa itulah. Nabi Khidir ni sudah mati pada pasal ayat Quran turun. Yang mana-mana Nabi yang diutuskan, kemudian datang mari Rasul, satu orang Rasul akhir zaman, maka Nabi itu semua mesti pergi tolong Rasul. Jadi oleh kerana Nabi Khidir AS tidak pergi jumpa Nabi masa Nabi hidup tu, maka itu tandanya Nabi Khidir ini sudah mati. Baik, cerita Nabi Khidir ni ialah cerita ilmu laduni. Ini juga satu amalan yang karut. Tidak boleh satu orang ni bila jumpa satu orang lain dapat satu ilmu laduni, iaitu ilmu yang tiba-tiba jadi orang alim. Belajar tidak apa tidak, bila jumpa dengan Nabi Khidir ni, Nabi Khidir pun siuk-siuk kau macam mana kau, tiba-tiba orang tu jadi alim betul-betul. Itu tak boleh jadi. Dia kena belajar. Laduni ni maknanya, maknanya di sisiku, iaitu di sisi Tuhan. Jadi kalau di Nabi Khidir tu di sisi dia tu ada ilmu laduni tadi kan, di sisiku, bermakna Nabi Khidir ni macam Tuhan pula lah. Jadi dalam surah Kafir ni akan cerita kekelewat, di mana berapa ramai berjuta orang manusia datang ke bumi ni yang beragama Islam ni sesat kerana Nabi Khidir. Ni masalah besar ya. Jadi di dalam surah ni, dalam surah Al-Kahfi ni akan dicerita kepada kita yang sebenarnya berlaku sana. Okey? Baik. Saya sebut kaum Samud dan kaum Ad. Maksudnya kaum Samud dan kaum Ad itu di negeri Yaman, seperti kaum Nabi Sulaiman. Baik. Kaum Samud dengan kaum Ad ni ialah kaum Samud Nabi Saleh, kaum Ad Nabi Hud. Nabi Hud ni kaum Ad ni ialah kaum yang besar, orang besar, gegasi. Tinggi dia lebih kurang kalau kita ni sama tinggi dengan pokok. Sama tinggi dengan pokok ni, dengan pokok apa? Pokok kurma. Dia boleh, itu adilnya boleh cabut pokok kurma sebatang dengan tangan sebelah. Dia besar. Dan Nabi Hud ni memang bangsa dia, memang besar. Nabi Hud ni, kaum Ad ni ialah cucu cicit Nabi Nuh AS. Kaum Ad tu sendiri anak cucu cicit Nabi Nuh AS. Iaitu dia keturunan yang kelima, yang keenam. Jadi anak cucu daripada keturunan yang kelima, yang keenam ni jenis body besar, dia panggil Ad, ada di Yaman. Dan Nabi Hud tu diutuskan kepada dia lah. Adapun Nabi kaum Samud ni ialah bagi Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ni kawasan Palestin sana bawah lah, antara Saudi dengan Palestin. Sila. Jadi diazabkan mereka ni kerana kufur pada Allah Ta'ala ya. Azab pada mereka ni ialah kerana perantaraan dalam ibadat. Semua cerita ni ialah start daripada Nabi Nuh AS, pengikut Nabi Nuh, umat Nabi Nuh tu yang lawan Nabi Nuh nya, puja 5 orang tu wali. 5 orang tu wali daripada ajaran Nabi Adam AS. Disebut nama seorang-seorang, surah lah apa dah. Dia ada 5 orang. Dan Nabi-Nabi lain ni semua diutuskan kepada kaum masing-masing ni. Kaum masing-masing ni kufur kerana tawassul belaka.
perantaraan lah. Nah, jadi siapa-siapa yang bawa tauhid ni, dia mesti beritahu tentang tawasul, tentang perantaraan. Hindu tu sesat tu kerana perantaraan. Kalau kita tanya dia kenapa berhala ni adakah Tuhan, dia kata berhala tu bukan Tuhan. Berhala tu ialah tempat nak fokus dia. Jadi awak sembah apa? Dia kata sembah dewa. Dewa tu Tuhan ke? Dia kata tidak. Tuhan awak siapa? Dia kata Tuhan yang buat langit yang buat bumi. Hanya tak saya. Orang Cina pula gitu. Orang Cina lah gitu. Berhala ni, tokoh ni siapa ni? Dia kata tok nenek dia. Kalau yang Buddha, dia kata Buddha lah. Buddha tu Tuhan ke? Dia kata tidak. Jadi awak puja dia tu untuk bawa doa kepada Allah Ta'ala. Itu ya kakak. Sik lagu dia lah. Sik minta tolong dengan wali dia, guru dia, yang jaga di kuih dia. Guru yang di kuih tu akan minta dengan 10 orang guru yang sudah mati. Akhir sekali sampai ke Guru Nanak. Guru Nanak tu bawa doa kepada Tuhan. Kita yang sama lah kau. Kita sama lah kau. Lepas tu masing-masing sifat kaum tu, contohnya ni kaum Ad tu dia gagah besar. Maka yang nampak ketara dalam Quran Tuhan kata dia ni siapa lagi lebih kuat, lebih gagah lebih pada dia. Mana kerana dia angkuh kerana dia besar. Kaum Samud pula dia pahak bangunan daripada bukit. Dia untuk buat rumah. Mana teknologi lah ni. Mana engineer lah ni, arkitek mereka ni, kontraktor. Ini perniagaan dia, hidup dia macam ni. Diazab tu kerana perantaraan. Diazab bukan kerana tu. Maknanya kalau siapa-siapa dia tafsir Quran mengatakan Kam'at ni diazab kerana body dia besar, tak betul. Kaum Samud ni diazab kerana dia bina bangunan orang besar, maknanya pemaju perumahan semua tu neraka-neraka. Gitu kan ni. Tuhan tidak azab gitu. Fa'akhadtuhum, kami azab mereka tu bidhunubihim, kerana dosa mereka buat. Ayat ni rujuk kepada Fir'aun. Jadi bukan kerana buat bangunan tu, kerana dosa dia buat. Dosa sini ialah syirik pada Allah. Jadi kaum Lut tu perangai dia hanya meliwat. Homoseks lah kira-kira. Tapi yang kufur pada Allah Ta'ala sebenar tu, itu dosa besar. Yang dosa yang dia buat sebenarnya ialah syirik pada Tuhan. Itu kita tu sama lah. Ini biasa berniaga. Kaum Nabi Syuaib biasa berniaga. Bila asal berniaga saja tipu. Jadi semua kita ni, kufur ni berbagai-bagai jenis cara-cara hidup. Tetapi kufur ni kerana syirik pada Tuhan. Itu ya. Kita akan jumpa satu-satu ni. Lepas pada ni kita ngaji surah kisah, surah Nabi-Nabi. Boleh nampak satu-satu dah. Baik, kita sabar dulu. Baik, qala Musa, iaitu ketika berkata Nabi Musa li fatahu, kepada sadam dia. Ini anak murid dia. Nama dia Yusha bin Nun. Akhirnya Yusha bin Nun ni apabila Nabi Musa alaihissalam mati, dialah ganti. Dia diangkat jadi Nabi. Yusha bin Nun. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha, sehinggalah aku mencapai, berjumpa majma'al bahrain, pertemuan dua laut. Au amdiyahu quba, aku akan teruskan berjalan ni dalam masa yang sangat panjang. Kisahnya gini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi ni, bila musyrikin Mekah tanya 3 soalan kan, iaitu apa itu roh, apa cerita tentang orang yang duduk lagu, dan cerita berkenaan dengan Nabi kita tentang Zulkarnain. Tiga perkara ditanya. Nabi kata datang esok.
Maka akibatnya wahyu ni turun, Tuhan nak beritahu pada Nabi Muhammad bahawasanya dia tidak boleh menentu apa-apa. Maka dia turun 17 hingga 18 hari kemudian. Ini juga cerita silapnya Nabi Musa alaihissalam. Daripada hadisnya dia kata begini. Nabi Musa alaihissalam ni Rasulullah Musa ni depan orang ramai jemaah dia macam kita ni lah. Maka satu orang tanya, ya Musa, siapakah lagi yang lebih pandai daripada kamu? Nabi Musa jawab secara mana tak ada lagi lah, tak ada dah. Selain pada Nabi Rasul pandai dia lah, dia agama ni dah. Nabi Musa kata aku. Dia jawab tu betul, tetapi sebagai seorang Nabi lagi Rasul tak patut jawab gitu. Maka Tuhan pun beritahu, ada seorang lagi yang kamu tak kenal. Nabi Musa alaihissalam kata, siapa dia? Dia ni daripada ilmu yang aku ajar pada dia tahu perkara-perkara yang akan berlaku daripada ilmu aku ajar. Gitu. Ayat kemudian akan jumpa. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni bila dengar kata ada orang lebih pandai daripada dia, mesti dia nak belajar. Ni ayat dia. Iaitu Nabi Musa kata ke kadam dia, sahabat dia lah ni, anak murid dia ni, nama Yusuf bin Nun. Maknanya dia akan berjalan sehingga jumpa dua laut. Dua laut ni Tuhan kata, kalau kamu nak jumpa ini orang ni nama Khidir ni, kamu ni jumpa ni pertemuan dua laut, iaitu air tawar dengan air masin, kawasan tu. Jadi kalau kamu akan jalan, bila bertemu dengan tu akan tahu. Dengan caranya kamu ambil ikan sini, ikan masin, bukan ikan hidup ni. Kita ni pula ikan sebelah kita nak panggil ikan Nabi Musa. Tak, tidak tu. Ikan sini ialah ikan dia beli pasar. Dia nak bekal, nak berjalan, dia beli ikan kering. Ikan kering ni kan kita belah ya, ikan kering tu buka itu kan, mudah kering kan, ikan besar. Jadi dia makan sebelah, dia tahu sebelah. Itu dia panggil ikan sebelah tu. Orang kata ikan sebelah lah, senang kali ikan sebelah. Kita lain tu. Ini ikan kering yang dibelah dua. Jadi kalau ikan kering ni hidup, Tuhan kata, kalau ikan kering ni hidup dan jalan, situ tempat kamu boleh jumpa Nabi Khidir. Jadi dia belilah ikan kering tu. Dalam perjalanan Nabi tu tak ada bekal. Jadi cerita seterusnya ialah falamma balagha, maka tatkala kedua-duanya sampai majma'a bainihima, pertemuan kedua laut tu dia jumpa dah, tapi nasiya, dia lupa. Oleh kerana berjalan ni lama-lama berjalan ni sampai terlupa kerana letih. Maksudnya tempat yang dia lalu tu memang tempat pertemuan dua laut dah, tapi dia terlupa. Baik. Jadi seterusnya bukan setakat terlupa, nasiyahu tahma. Kemudian dia terlupa tentang ikan mereka berdua. Bahawasanya ikan ni tiba-tiba keluar daripada raga, terus jalan masuk dalam laut. Jadi ikan kering ni tukar jadi hidup. Ikan yang mati ni jadi hidup semula. Lepas tu lepas keluar daripada raga, jatuh di dalam laut, jatuh dalam di pantai tu. Kemudian dia berenang, bergerak tu jadi satu lubang, satu terowong. Jadi satu keadaan yang aneh lah. Fattakhadha sabilahu, maka mereka mengambil, ikan tu mengambil suatu jalan fil bahri, ke dalam laut tu, saraba, dengan keadaan yang pelik. Jadi ikan ni kering dah sekali, kemudian melompat keluar jadi hidup, kemudian jatuh dalam air, jatuh di darat tu, di pasir tu, bergerak tu jadi lubang, jadi terowong, dan ikan tu terus masuk ke dalam terowong. Dia tengoknya
ialah Yusha bin Nun. Nabi Musa nya tidur. Dia ada satu batu situ. Nabi Musa tidur atas batu tu. Atas batu tu lah. Tepi laut. Falamma wazaqala. Maka tatkala dia berjalan jauh sana ni. Apabila dia berjalan melewati tempat yang dia nak tuju. Tempat yang tuju sana ni, iaitu tempat tu dia jumpa dah. Tapi bila dia jalan lebih daripada tempat yang dia nak tuju tu, falamma jawaza. Sekala mereka telah melampaui daripada tempat tu, qala, katanya Nabi Musa li fatahu kepada Yusha, atina ghada'ana, bawa mari kepada kami makanan kita. Bawa mari ikan tu, bawa mari nasi tu. Nak makan ni lapar ni. Laqad laqina, sesungguhnya kami dapati, aku dapati min safarina, daripada musafir ini, hadza nasaba, satu perkara yang sangat pelik, iaitu sangat letih. Dia apabila dia melewati tempat dia nak lalu tu, jadi Tuhan beri kepada dia, kepada Nabi Musa tu, dia jadi sangat letih. Jadi tidak boleh nak terus jalan jauh dah. Jadi letih. Ini mukjizat Nabi Musa ni. Qala, katanya Yusha, Ara'aita. Dia kata, jadi terangkan kepadaku. Iz awaina, iaitu ketika kami berlindung ila sahra, kepada batu. Kita masa dia berhenti tu berlindung di batu, iaitu Nabi Musa tidur atas batu tu. Jadi Yusha bin Nun ni, oleh kerana dia ni anak murid pula, dia duk kawal lah Nabi dia ni, Nabi lagi Rasul ni. Jadi masa dia duk kawal tu, fa inni, maka sungguhnya aku ni nasi tu sangat telah lupa ikan tu, wa ma ansani dan tidak boleh membuatkan aku lupa mansanihu kepada ikan tadi illa syaitan, melainkan syaitannya, syaitan lah yang menyebabkan aku ni lupa, katanya Yusha. An azkurahu, untuk bercerita benda tentang ikan ni kepada kamu, pada Nabi Musa. Jadi syaitanlah buat aku lupa. Jadi dia nak tunggu ni, bila Nabi Musa bangun, dia nak cerita lah. Bila Nabi Musa bangun, Nabi Musa kata terus kita jalan. Jadi masa diperintah suruh jalan tu, lupa dia bahawasanya ikan ni sudah jalan. Wattaghadha, dan ikan tu mengambil sabilahu, kepada satu jalan, fil bahri, ke dalam laut, ajaba, dengan keadaan yang sangat aneh, sangat pelik. Katanya Nabi Musa alaihissalam, qala zalika ma kunna nabghi. Nabi Musa kata, itulah tempat yang kita nak cari. Itu tempat kita nak cari. Mari kita kembali semula. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka terus mereka kembali ke atas jejak-jejak langkah mereka, untuk patah balik, mengikuti jejak-jejak langkah mereka. Fawajada 'abdan, maka mereka dapati di situ ada terowong. Nabi Musa masuk dalam terowong ni. Yusha bin Nun tak ada cerita sini. Boleh jadi masuk ke, boleh jadi duduk di laut, duduk di tepi pantai. Nabi Musa masuk dalam terowong ikan ni. Jadi di tepi laut tu ada satu lubang, terowong lah, macam terowong kita ni. Jadi Nabi Musa masuk ke dalam terowong tu. Jalan-jalan terowong tu ada pulau atas, depan pulau. Di pulau tu Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Fa wajada 'abdan min ibadina, maka dia dapati satu hamba daripada hamba-hamba kami, yang ramai-ramai. Atainahu rahmah, yang kami beri kepada dia suatu rahmah, iaitu kenabian. Ini dalil kata Nabi Khidir ni nabi. Min indina, daripada sisiku. Wa 'allamnahu, dan kami ajar kepada Nabi Khidir tu
min ladunna, daripada ilmu di sisiku, ilma, suatu ilmu kejadian dipanggil. Ilmu kejadian, iaitu Nabi Khidir ni berdasar pada kejadian ni akan berlakunya begini. Kejadian ni akan berlakunya begini. Macam kalau kita ni sekarang ni yang panggil apa, yang kaji cuaca lah. Dia kaji cuaca ni, dia tengok awan, tengok peta gini-gini, dia boleh agak. Jadi Nabi Khidir ni berdasar pada keadaan semasa boleh tahu apa yang akan berlaku masa depan. Dan apa yang dia tahu berlaku masa depan tu pun atas ilmu yang Allah Ta'ala ajar. Tu, wa 'allamnahu, dan kami lah ajar dia min ladunna, daripada sisi kami, satu ilmu kejadian alam ni. Nabi Musa diberi ilmu syariat, Nabi Khidir diberi ilmu tentang benda lain. Tentang benda lain. Jadi soalannya sekarang ni gini, kalau kita ni ada zaman Nabi Musa alaihissalam, adakah wajib belajar dengan Nabi Khidir ni ke, ataupun wajib belajar dengan Nabi Musa? Nak tanya. Saya tanya awak sekarang, mana wajib belajar? Dia tanya, mana wajib belajar? Belajar syariat dengan Nabi Musa dan hukum hakam semua dengan Nabi Musa, ataupun belajar ilmu kejadian ni daripada Nabi Khidir? Dah belajar dengan Nabi Musa. Pasal ilmu Nabi Khidir ni ialah ilmu khas, dan ilmu ni tak ada siapa yang berdapat lepas tu. Dia ilmu khas. Jadi ilmu ni tidak boleh jamin satu orang masuk surga, tidak. Pasal ini tidak cerita tentang syariat. Nak belajar syariat ni boleh bantu kita pada surga ataupun neraka. Syariat langgar neraka, ikut surga. Jadi siapa-siapa yang ikut Nabi lagi Rasul yang ada kitab, itulah yang benar. Tapi kalau sudah belajar, nak belajar dengan Nabi Khidir itu boleh, gitulah. Tapi kalau tak belajar lagi, tak boleh belajar dengan Nabi Khidir. Nak belajar dulu dengan Nabi Musa. Tu poin duduk situ lah. Memang gitu. Jadi dari segi ni ya, ialah ramai di antara kita nya ilmu agama ni tak belajar lagi. Tapi ilmu tasawuf ni belajar tak. Kau tak faham saya kata ni? Ilmu tasawuf ni ilmu hati. Nak ibadat, nak betul yang begini. Tetapi syariat tu, syariat tu kena belajar syariat dulu. Siapa-siapa belajar syariat dulu, sudah belajar syariat, barulah boleh nak belajar tasawuf ke apa lagi. Boleh ya? Kalau yang syariat tak belajar lagi, belajar tasawuf, ini banyak rusak. Kerana tak reti lagi. Jadi ingat tu, contoh sekarang ni ialah apa saja ilmu yang kita nak belajar, lebih-lebih lagi ilmu zikir ni lah, tasawuf ni, ilmu zikir ni. Jadi ramai di antara orang-orang yang berzikir ni tak nak belajar agama. Bila dah belajar zikir ni, dia kata dia sudah terpimpin dah. Pasal baca wirid banyak ni, pahala banyak ni. Pahala banyak ni. Dari segi, kalau betul daripada hadis gitu tu, betul lah, tak apalah. Tetapi tentang tauhid tu, tauhid ni daripada Quran, syariat tu daripada hadis. Kalau dua perkara ni tak tahu, maka besar kemungkinan apa yang diperintah dalam Quran ni akan kita langgar. Apa yang diperintah dalam hadis Nabi itu kita langgar. Jadi nak belajar tahu tu boleh, saya bukan kata tahu deh. Tapi kena belajar dulu tafsir Quran dengan hadis supaya kita reti yang mana betul, yang mana salah. Lepas tu kita belajar. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni, dia ni satu orang Nabi lagi Rasul, dan dia tahu syariat, maka dia boleh belajar dengan Nabi kita. Pasal ilmu luar biasa ni. Katanya Nabi SAW, kalau Nabi Musa ni boleh dapat sabar daripada bertanya ni kepada Nabi Khidir ni, nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada dia tu banyak lagi ilmu pelik-pelik yang dia tahu.
tapi tak dan 3 perkara. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu, maka berkata Nabi Musa. Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku ikuti kamu ala, di atas, dengan syarat ni. Ala tu dengan syarat, antu'allimani mimma 'ullimta rusyda, dengan syarat kamu ajarlah kepada aku daripada ilmu yang Allah Ta'ala sudah beri kepada kamu suatu jalan. Rusda tu jalan yang berfaedah. Nabi Khidir alaihissalam jawab ni ilmu ni dah. Jawab ni berasal pada ilmu ni dah. Nabi Khidir kata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir kata, benar-benarlah kamu tidak mungkin dapat mampu bersama aku bersabar. Dia kata tu daripada ilmu tu dah. Dia tak, maknanya Nabi Musa mai tanya dia tu, Nabi Khidir terus jawab, awak tak boleh sabar. Masa dia tahu dah orang ni cakap begini, benarnya percaya ke tidak, dia boleh jawab. Jawab ilmu tu dah ni. Wa kaifa tasbiru, katanya Nabi Khidir, bagaimana kamu boleh bersabar ala ma lam tuhit bihi kubra, di atas satu perkara yang kamu terhadapnya tidak meliputi, mana tidak mengetahui langsung. Nak bersabar macam mana? Kita tak tahu bahawasanya anak kita balik lewat tadi, dianya tayar motosikal dia pancit misalnya. Kita je pula bila dengar bini kita kata, anak tak balik lagi ni pukul 10 malam. Dia kata nak pergi sini. Kita pun naik angin lah. Kerana apa? Kerana kita tak tahu kan? Tak tahu. Jadi macam mana nak boleh sabar kalau perkara yang tak tahu? Jadi tak marah ni, telefon dia marah ni. Kenapa tak balik? Budak tu pula ya. Duduk tengah gelek motosikal. Lain pula tak ada. Gitu ni. Mana macam mana nak boleh bersabar atas satu perkara yang kita sendiri tak tahu? Tak boleh sabarlah. Ni Nabi Khidir jawab. Nabi Musa pun kata, qala satajiduni. Nabi Musa kata, kamu pasti akan dapati aku ini insya-Allah jika Allah kehendaki sabira. Sangat bersabar. Wala a'si lak amra, dan aku tidak akan derhaka kepada kamu dalam urusan belajar. Urusan belajar ni tidak akan derhaka. Jadi Nabi Khidir pun beri syarat. Belajar ni biasa beri syarat Qala Nabi Khidir ni, fa in ittaba'tani, maka sekiranya kamu nak ikut berjalan sama aku dalam proses nak belajar ni, ilmu ni, wala tas'alni, syarat dia satu perkara ya, kamu jangan tanya. Gitu. An syai'in, apa saja yang aku buat, tanya aku atas apa saja yang aku buat, hatta uhditha, sehingga aku cerita laka kepada kamu minhu terhadap perkara tadi, zikra, satu nasihat ke peringatan ke apa. Boleh tak? Nabi Musa kata boleh. Mudah ni, jangan tanya, mudah. Dia tak tahu, saya jangan tanya tu berat. Fantalaka, maka terus mereka pun berjalanlah hatta iza raqiba, sehinggalah mereka naik fi safinati kharaqaha, naik satu kapal pengangkut ni, macam perahu lah ni, macam perahu besar ni, orang yang masuk barang ke ataupun mengangkut orang, transport ni. Jadi perahu ataupun tongkang besar ni duduk bergerak di pesisir pantai. Mengikut ceritanya dimiliki oleh 10 orang adik-beradik, bersaka daripada bapak dia. Jadi 10 orang ada kongsi atas perahu buah ni, bermakna miskin lah.
Nak cari harta lain tak boleh lah. Ni yang ada. Jadi duit apa yang ada bagi sama adik-adik. Bila dia naik saja atas kapal tu, kharaqaha, terus dia tebuk kapal. Terus dia tebuk kapal. Tebuk ni macam-macam lah. Ada kata tendang kat kaki, ada macam-macam. Tumbuk lah, macam-macam. Jolok dengan jari lah, macam-macam lah. Itu cerita-cerita karut. Jadi bila Tuhan tak beritahu, tak payah tanya. Tak payah tanya, buat serabut kita. Nah, buat satu sok usaha pelik-pelik, tak payah. Pasal cerita ni, Tuhan nak cerita ada satu benda nak cerita sini. Nah, Qala Nabi Musa, Akharabta, patutkah kamu menebuk perahu ini? Litughriqa ahlaha, yang akan menenggelamkan ahlinya, iaitu menenggelamkan orang di atas kapal. Laqad jita syai'an imra, sesungguhnya kamu sudah bawa datang satu perkara yang sangat tak baik. Jadi kamu ni tak adalah nak tukar perahu, naik atas tu pergi bocor perahu tu pula. Nah, pasal apa Nabi Musa kata ni? Pasal dia rasul. Rasul ni diajar pada manusia tak boleh khianat pada orang tu kan. Jadi bila Nabi Khidir pergi khianat pada orang, dia mesti tanya, dia rasul. Dia jaga syariat kan, dia rasul kan. Ni tak pernah dengar cerita gini tak? Tak pernah dihurai gini kan? Saya tahu, saya belajar tu macam awak juga lah. Saya belajar dah ni. Tapi bila belajar yang sebenarnya, kenapa Nabi Musa tanya tu? Pasal dia rasul. Dia kata rasul ni akan beritahu, jangan kamu khianat barang orang, jangan kamu curi, jangan kamu membunuh, bukan gitu? Tidak gitu kan? Nabi. Apabila orang buat bertentangan dengan syariat dia mesti tanya lah. Kuat-kuat. Jadi ni tersalah tanya ni. Laqad jita syai'an imra, kamu sudah datang buat satu perkara yang tak baik. Qala, katanya Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku sudah kata dah, kamu tak mampu nak sabar dalam hal ni. Mesti nak tanya juga. Katanya Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam. Qala Nabi Musa, La tu'akhidni, janganlah kamu cepat nak hukum aku bima nasitu, terhadap apa yang aku lupa tadi. Lupa bahawasanya perintahnya jangan tanya. Wala turhiqni min amri usra, dan janganlah beban pada aku dalam urusan raja ni suatu kesulitan. Fantalaqa, maka terus mereka berjalan hatta idza laqiya gulama, sehinggalah mereka berdua jumpa satu orang budak. Dia berjalan ni daripada Baitul Maqdis ni, terus ke utara, nah, sampailah ke Damsyik, sampai kawasan Damsyik. Sampai dekat kawasan Damsyik, dalam surah Kahfi dah ada cerita itu berkenaan dengan adalah surah Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ada tak surah Yasin? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ceritalah pada manusia tentang penduduk satu bandar. Bandar itu ialah bandar dekat dengan Damsyik. Dan bandar itu bandar purba, namanya Antiochia. Bahasa Romnya ialah Antioch, di mana 3 orang Nabi diutus itu. Satu Nabi Yahya, satu Sadiq, Nabi Sam'un, 3 orang Nabi. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini jalan ni pergi sampai ke tempat ni. Jadi ini bandar purba. Jadi siapa-siapa pergi Damsyik, pemandu pelancong ni akan bawa pergi ke tengok tempat ni. Tempat ni dihancurkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, kerana dia bunuh 3 orang Nabi tadi. Maksud Nabi Yahya digergaji kepala. Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Sam'un dengan Nabi seorang lagi tu pun tiga-tiga dibunuh.
Lepas dibunuh tu baru dihancur bandar. Bandar Antakya. Antakya ni bandar Rom. Jadi bila sampai situ di bandar Antakya ni, mereka berdua jumpa satu orang budak. Bila jumpa saja, bila Nabi kita tengok saja budak tu, faqatalahu, maka dia bunuh budak. Ada macam-macam lah. Budak ni, budak ulama ni sini, maknanya budak tak cukup umur lagi lah. Tidak akhir balik lagi. Setengah kata patang ketok lah, macam-macam lah. Tapi dia kata bunuh lah. Macam mana bunuh? Cekik ketok kau, patang ketok kau, apa kau tak tahu. Ya ceritanya Nabi Khidir memang bunuh budak ni. Qala, katanya Nabi Musa, aqatalta, patutkah kamu bunuh nafsa satu orang, satu nyawa, zakiyatan, dia masih lagi suci, dia tak ada buat dosa lagi, dia tak akhir balik lagi budak ni. Mana tak payah sembahyang lagi, tak payah puasa lagi kan. Bi ghairi nafsi, tanpa bi ghairi nafsi, tanpa dia ni bunuh orang lain. Laqad ji'ti syai'an nukra, sesungguhnya kamu sudah berdatangkan satu perkara yang amat mungkar. Nabi Musa ni pesan, jangan siapa-siapa bunuh orang. Jadi bila bunuh orang, tidak boleh kena hukum bunuh, bukan? Qala, katanya Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cerita pada kamu bahawasanya kamu ni tak mampu nak tanya pada aku. Nabi Musa apa jawab? Qala, Nabi Musa jawab, in sa'altuka, sekiranya aku tanya kamu an syai'in, atas apa saja selepas pada ni, ba'daha, selepas pada kes ni, walan tusahibni, maka jangan kamu benarkan aku mengikuti kamu lagi. Sekarang ni yang kita dua. Kalau aku tanya juga, sekarang ni yang kita dua. Qad balagta min ladunni udra, sesungguhnya kamu sudah datang kepada aku ni satu perkara yang sangat sesungguhnya kamu sudah datang pada aku ni satu perkara yang sangat sulit nak ikut. Pasal dia ni rasul kan, tak mana boleh tengok orang bunuh orang ni. Dia tak boleh ni. Mana satu perkara yang sulit dia. Fantalaqa, maka terus dia berjalan hatta iza ataya ahla qaryah, sehinggalah dia datang jumpa satu penduduk bandar. Istob'ama, maka dia pun minta makan. Dia musafir ni boleh minta makan daripada tuan rumah ni. Kita di Malaysia ni tak aman ni, tapi tuntutan agamanya siapa-siapa yang datang ke rumah nak minta makan ni kena beri makan selama 3 hari. 3 hari tak boleh kata apa tu. Kita ni Allah, orang main minta tetap sampai rumah tu marah dah. Dia tuntutannya 3 hari. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni pergi ke tempat ni, dia tak ada bawa bekalan, maka dia minta nak makan. Fa'abau, mereka semua enggan nak beri makan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Orang kampung ni memang kedekut ni, tak mau bagi. Ayyubayyifu huma, untuk memberi makan kepada mereka berdua. Fawajada, jadi dia tak boleh makan, lapar ni. Jalan kaki jauh dah, lapar pula ni. Fawajada fiha, maka dia dapati di bandar tadi jidara, satu tembok. Tembok tu sudah runtuh lah. Satu tembok dari segi dia orang duduk dalam bandar ni kan, dia sempandar dia buat tembok. Macam kita ni buat pagar kan.
Dia buat tembok. Pagar tu dengan tembok. Yuridu, yang hampir-hampir nak roboh. An yanqaddu fa'aqamahu. Maka sangat ingin. Yuridu an yanqaddu fa'aqamahu. Maka sangat ingin Nabi Khidir itu untuk menegakkan semula apa? Tembok tu. Maka apabila Nabi Khidir qamah, mendegakkan kembali semula dinding tu, Nabi Khidir, Nabi Musa pun kata, Nabi Khidir pun tak, Nabi Musa kata, ini orang tempat ni, kita nak minta makan dia tak bagi. Yang kamu di dinding yang runtuh ni, kamu dah betul balik ni, tak apa-apa ni, satu kerja bodoh ni. Gitu dia tanya ni. Orang kapur ni memang kedekut dah. Dah dinding ni pula, dinding runtuh ni. Ya kamu nak berdiri, lepas tu tak ada upah ni, kita lapar ni. Ni dia tanya ni. Qala law syi'ta, kalau kamu ingin, lattakhadta 'alaihi ajra, kamu boleh minta upah mana-mana kerja lah. Tak payah tentu buat kerja orang ni. Kita ni lapar, kita dicari mana-mana tu, kita betul kalau kita bagi rumah kau boleh dapat duit, kita dapat upah, kemudian kita pergi beli makanan. Dia tanya, dia tu apa ni? Katanya Nabi Khidir, Nabi Khidir kata, hadza firaq. Inilah dia masa tempat perpisahan. Baini wa bainaka, di antara aku dengan kamu. Ni sekarang ni lah kita buat. Saya ada dah 3 perkara, 3 soalan tak apa dah. 3 perbuatan, 3 soalan tak apa dah. Sa'unabbiuka, aku akan cerita pada kamu bita'wil, iaitu dari segi tafsirnya, malam tastati' alaihi sabra, yang kamu tak mampu nak sabar untuk bertanya. Tak mampu sabar tak. Jadi Nabi kita berjawab, kita satu-satu ni. Amma safina, adapun kapal perahu tu, fakana masakin, itu dimiliki oleh, dikuasai oleh orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang bekerja mengambil upah di laut. Wa aradtu, aku ingin an a'ibaha, untuk menenggelamkannya. Wa kana wara'ahum, sedangkan di belakangku tu, wara'ahum ni, sedangkan di belakang mereka tu mulk, iaitu satu raja, malikun, satu raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan merampas mana-mana perahu dengan paksa. Iaitu raja ni, ada satu raja zalim yang akan rampas semua perahu, tujuannya dia pergi takluk negeri lain. Jadi Nabi kita kata, aku ni cuma nak tepuk ya, supaya perahu ni tenggelam. Jadi tuan kapal ni, lepas pada ni dia boleh timbulkan balik, tampung balik, boleh jalan balik. Kalau tidak, raja ni akan rampas perahu yang molek. Jadi daripada hilang terus, rugi satu perahu, baiklah, mana letih sikit dari segi tampung balik lah. Wa ammal ghulam, adapun budak yang kemunuh ni, fakana abawahu, adapun maka adalah kedua-dua ibu bapa mereka tu mukminah ini, 2 orang yang beriman. Fa khashina, dan kami bimbang, an yurhiqahuma, mereka dia ni akan menyesatkan tughyan, menyesatkan ibu bapa mereka berdua. Bila dia besar besok,
Aku bimbang daripada ilmu yang Allah Ta'ala beri pada dia ni, bimbang budak ni akan menyesatkan kedua ibu bapa dia jadi kufur. Wa kufra dan jadi kufur. Fa'aradna, dan aku sangat ingin an yubdilahuma, untuk menggantikan. Aku anak-anak beringin supaya Rabbuhuma, Tuhan kamu berdua boleh mengganti, Tuhan mereka berdua iaitu Allah Ta'ala akan menggantikan bagi mereka berdua khairan minhu, satu anak lain yang lebih baik, zakatan, yang sangat suci, wa aqraba rahmah, wa aqraba rahmah, dan sangat sayang kepada kedua bapa mereka bila dia tua. Jadi mengikut riwayatnya, kedua ibu bapa dia ni boleh anak perempuan, boleh anak perempuan. Anak perempuan tu bila besar tu kahwin dengan Nabi Yusuf bin Nun. Anak pada Nabi Yusuf bin Nun tadi dengan perempuan ni, dengan budak ni, jadi nabi pula. Mengikut riwayatnya ialah mak bapak budak lelaki ni dapat satu anak perempuan pada tu. Anak perempuan tu kahwin dengan Yusuf bin Nun. Yusuf bin Nun tu, anak Yusuf bin Nun tu jadi nabi pula. Jadi menantu nabi, cucu nabi pula. Wa ammal jidaru, adapun tentang tembok itu, fakana gulamaini, ialah pemiliknya ialah milik dua orang anak yatim. Yatimaini, dua orang anak yatim. Fil Madinah, dalam bandar ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah dinding ini ada harta karun peninggalan bapak mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, sedangkan bapak mereka ni satu orang yang soleh. Jadi kalau misalnya dibiarkan budak ni ambil tanpa dia reti, akhir balik lagi dibimbangi, takut budak ni akan jadi sesat lah, jadi kaya masa kecil. Jadi bila dia besar besok, ada tinggal betul-betul mana-mana tu, betul-betul. Jadi nak suruh camnya dengan tembok tu lah. Fa'arada rabbuka, maka ingin Tuhan kamu ay yablugha ashuddahuma, supaya mereka mencapai satu keadaan dewasa mereka berdua. Wa yastaqrija kanzahuma, dan akan keluarkan kepada mereka berdua harta kanzun ni, harta simpanan bapak mereka ni, sebagai rahmatan min rabbik, sebagai satu rahmat daripada Tuhan kamu. Maknanya dia cakap ni ialah Tuhan beritahu dia, ni barang ni duduk sini, kamu tolong buat ni. Dia tahu tu kerana Tuhan beritahu, bukan tahu kerana tahu dah ni. Jadi ilmu tu ilmu anugerah lah gitu. Bukan ilmu boleh belajar, ilmu anugerah. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah aku buat benda ni semua kali ni atas kehendakku. Tengok dia kata. Tapi benda sikit aja semua sekali. Rahmatan min indi rabbik, min rabbik, rahmatan min rabbik. Ini suatu rahmat daripada Tuhan kamu, ajar pada aku perkara ni. Wa ma fa'altu, dan aku tidak lakukannya min an amri, di atas kehendakku. Zalika ta'wilu, dan inilah dia penjelasan malam tastati' alaihi sabra, yang kamu tak mampu nak bersabar. Jadi sini maknanya ilmu laduni ni ialah ilmu anugerah, bukan ilmu boleh cari dak ni. Ni ramai di antara pokok tasawuf ni, dia wirid tertentu, baca wirid ni akan dapat ilmu laduni. Ada di Kelasan, ada di Sulah Thailand pun ada. Dan tak ada siapa pun dapat pun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa nak tanya boleh.